Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khassa nafsahu bid-dawam wa manna 'alaina bi ni'matil iman wal islam. وخلق من نوره نور حبيبه محمد المصطفى مختار صلى الله عليه وآله وسلم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وخاتم النبيين من ابن عبد الله. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ini dikasihi lagi dimuliakan barisan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Tariq Bazia. Ini barisi ahli-ahli jemaah, tuan haji, puan hajah, ayahanda, bonda, ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla, kerana masih lagi kita berkesempatan untuk menyambut Maulid Rasul yang barangkali esok ada cuti dah bersamaan dengan Rabiul Awal. Malam ni semua majoritinya kata-kata masjid atau surau-surau meraihkan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pun yang tidak ada pangkat benda pun, bila siapa hari jadi terasa juga nak sambut hari kelahiran tu. Cumanya beza sedikit. Yang pertama, kita menyambut hari kelahiran ni pada orang yang hidup. Tapi pelik untuk baginda Rasul, kita menyambut kelahirannya di mana dia telah berwafat. Agak ada tak orang biasa macam kita ni menyambut kelahiran setelah dinamakan arwah atau marhamah? Tak ada satu manusia pun yang boleh menyambut happy birthday setelah dipanggilnya arwah atau marhamah. Itulah merujuk kepada mulianya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi, menyambut Maulid Rasul mengajar kepada kita supaya kita reti. Tak salah menyambut kelahiran tu. Tetapi bezanya apabila kita menyambut kelahiran baginda Rasul bersempena dengan bulan Hijrah 12 Rabiul Awal, kita menyambut kelahiran bukan bulan Hijrah, tahun Masihi, Januari, Februari, Mac, April, apa pula tak ikut baginda Rasulullah SAW. Kita menyambut setiap tahun 12 Rabiul Awal, bukan 12 Januari, bukan 12 Februari, bukan 12 Mac. Lain kali nak nyambut hari jadi, tunggu hari Hijrah, mesti tangguh dulu, cek bila aku lahir Hijrah. Tuan-tuan, ni mudah nak cek. Pasal ambil internet sulu jumpa lalu. Sebab Ustaz bagi tahu dah yang lepas, yang paling tepat untuk menyambut hari kelahiran ialah mengikut bulan Hijrah. Tepat. Adapun bulan Masih itu menipu.
Salah satu contoh nak menipunya, katakan kita menyambut puasa tahun ni, kata 1 Ramadan bersama dengan 12 Mac. Contoh. Tahun depan 1 Ramadan bukan 12 Mac dah. Nipu. Dia akan pergi ke April ataupun pergi ke Februari. Dia akan berubah. Ada pun puasa tetap 1 Ramadan. Satu lagi. Bila bulan purnama, dia tetap pada 15 hari bulan. 15 apa ni, bulan hijrah. Mana-mana bulan hijrah, Muharram, Safar, sampai ke Zulhijjah, semua tetap 15. Tepat. Adapun Januari, bila berlaku bulan mengambil, tak tetap harinya. Menipu. Apa yang tu dia ikut. Hebatnya kita menyambut bulan Maulid Rasul, ketepatan bulan hijrah. Tu untuk promosi. Tuan-tuan, kalau kita tak berapa nak yakin dengan ketepatan. Hari ni orang menyambut Happy Birthday ni bukan hari kelahiran dia, menipu tahu bila-bila. Mungkin lebih, mungkin kurang. Habis. Jadi bila mana kita nak menyambut hari kelahiran ni, ada orang yang tak senang hati. Dia boleh kata zaman-zaman sahabat pun tak pernah menyambut hari kelahiran ni, dan dituduhnya kita bid'ah. Ada orang tak sambut, tuan-tuan. Bila kita bagi alasan kita bukan nak bid'ah, kita hanya nak tahu, memperingati hari kelahiran, artinya apa tujuan ya Allah Ta'ala utuskan Nabi. Nak situ. Hari kelahiran tu ya semua makhluk menanti-nanti hari kelahiran baginda Rasulullah. Bila lahir hari kelahiran Rasulullah, semua makhluk suka. Semua makhluk rasa gembira. Benata-benata sama menyambut baginda Rasulullah SAW, dan seluruh bumi muka bercahaya. Tujuannya apa yang Allah Ta'ala utuh tu? Hak tu kita nak. Dah bila kita buat keterangan pada dia beri alasan pula. Bapa tak ingat pada hari kematian pula. Dah menyambut hari kelahiran, bapa tak ingat hari kematian. Kerana Nabi suruh kita ingat mati. Pula Nabi setiap hari ingat mati. Nabi ingat mati ni lakah kaki pertama, dan bila lakah kaki kiri Nabi ingat dah mati. Sempat dah aku lakah kaki kiri ni, dia sempat pijak dah ingat Nabi dah mati. Apa salahnya kita ingat hari kematian Rasulullah? Pula. Dan kita tidak digalakkan, tuan-tuan. Tidak ada hari cuti hari kelahiran, hari kematian Rasulullah, tak ada. Tidak digalakkan. Sebab apa? Sebab hari kesedihan. Tengok Bilal bin Rabah ada satu masa bila baginda Rasulullah SAW wafat. Betapa sedih, amat sedihnya antara sahabat yang paling sedih Bilal bin Rabah. Hingga dia bawa diri ke Pakar Syam. Sedih dia. Lama dia duduk di Syam. Sampai satu saat Bilal bin Rabah mimpi baginda Rasulullah SAW mari dalam mimpi dia. Ya Bilal, lama tak jenguk aku. Kata dalam mimpi. Maka sedarnya Bilal bin Rabah terlalu rindu kepada baginda Rasulullah SAW. Maka dia paginya pergi ke Madinah, ingin menziarah baginda Rasul. Sampai di Madinah, dia menuju ke makam Rasulullah SAW, terisak-isak rindu pada Rasulullah. Maka berjumpa dengan cucu baginda Rasulullah. Siapa dia? Hasan dan Husain. Berpeluk-peluk Hasan dan Husain berjumpa orang lama yang Bilal bin Rabah. Apabila Bilal bin Rabah tuan-tuan berpeluk-peluk baginda Rasul, maka cerita rekah Hasan Husain meminta kepada Bilal bin Rabah supaya laungkan azan untuk mengingatkan bagaimana indahnya surah azan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah pada mulanya dia menolak, dia tak mampu. Akhirnya dia pujuk oleh cucu baginda Rasulullah SAW sendiri, maka dia kalah. Masa tu Sayyidina Umar khalifah. Sayyidina Umar pujuk tak makan. Hasan Husain pujuk baru patah kerana cucu baginda Rasulullah SAW.
Maka setujulah Bilal bin Rabah pada hari itu melakukan azan. Bila saja lawan azan bersama Allah Akbar, Allah Akbar, semua kota Mekah bergementar. Dengar suara Bilal bin Rabah terkejut. Terkejut sungguh-sungguh. Keluar habis pada rumah. Tuan-tuan, kita dah dengar azan masuk habis dari rumah. Habis masuk dari rumah senyap tepak. Orang dengar azan keluar pada rumah pergi ke surau ke masjid. Berduyun-duyun keluar pada rumah mendengar azan Bilal bin Rabah. Kerana bila dengar suara azan seakan-akan masa tu seolah-olahnya Rasulullah masih ada. Dilawannya lagi Allah Akbar, Allah Akbar. Siapa ke mana? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gemetar Bilal bin Rabah, gemetar. Dia lawan saja kalimah tu rebah. Terduduk terisak-isak menangis. Tak habis azan itu. Jadi bukan ingat kematian, hanya lawan azan orang semua sedih dah. Seluruh kota Madinah sedih. Jadi kesedihan ni, tuan-tuan, panggil la tahzan dalam Islam, kata mu jangan sedih-sedih. Jadi tak perlu mengingat pada kematian. Mati, hidupnya hidup. Sebab tu kita tujuan yang kita nak mengingati Maulid Rasul ni, apa tujuan yang Allah Taala utuh baginda Rasul untuk kita. Tu yang pertama. Mudah-mudahannya kita boleh menjaga agama kita yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, supayanya dunia yang kita pijuk hari ni telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dengan syarahnya, dengan dakwahnya, dengan dai yang baginda Rasul. Dia mengatakan dunia ni hanya sementara, ibarat macam jabatan. Jadi dunia ni tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengutuhkan Rasul atas dunia untuk diri kita ni, untuk memperingati diri kita supaya akhlak kita comel. Kerana apa? Jabatan atas dunia ni adalah satu jabatan yang tidak lain, tidak bukan. Hanya jabatan ni sajalah boleh menuju ke akhirat. Tidak ada jabatan lain. Daripada alam roh nak pergi alam lahir sampai ke dunia. Dunia ni lah jabatan yang ke akhirat. Tidak ada jabatan lain lagi dah. Tuan-tuan, jadi kasih oleh Allah SWT. Bahasa Arab panggil mazratul akhirah, jabatan ke akhirat. Tuan-tuan pernah dok pasal apa dia panggil jabatan? Ada situ yang Ustaz nak buat pencerahan sedikit supaya kita sedar mengapa dipanggil jabatan. Pertama, tuan-tuan perasan dah atas dunia lah ni kita suka buat jabatan besar-besar seperti kalau di negara Eropah kan, dia buat jabatan bukan sungai, atas laut, dari laut dia buat jabatan. Negara mana tu saya lupa. Panjang jabatan tu, laut bukan sungai. Sepanjang jabatan tu tuan-tuan perasan ke tak? Ada dah atas jabatan dia buat istana. Ada tak atas jambatan dia buat rumah? Adakah atas jambatan yang orang buat diskap, orang panggil taman-taman bunga ataupun landscape atas jambatan? Tak ada. Tak ada orang buat art atas jambatan. Ada art jambatan? Tak ada. Mari di Malaysia sepanjang-panjang jabatan Pulau Pinang atas jabatan. Tak ada atas jabatan tu. Bukan tempat orang nak singgah situ. Ertinya apa? Ertinya kita tak boleh kekal atas dunia ni. Atas dunia ni jabatan, sepatutnya kita tak boleh nak kekal atas ni. Sebab nak ibaratkan kita buat rumah atas jabatan. Tak ada. Gapo yang ada atas jabatan? Orang macinya. Orang macinya ada. Setuju? Mana-mana jabatan ada orang macing. Cokok macing. Apa yang kita boleh tengok orang macing? Macing ni sekadar ikhtiar hidup untuk meneruskan kehidupan dia, sekadar untuk cari makan, bukan untuk berniaga. Takat ikan untuk macing tu bukan untuk bisnes muat ikan talau hidup. Lain kita pergi tengah laut tu ni ibarat jabatan, nak panggil jabatan, panggil apa? Manfaat
hasil pada pengertian kita jabatan. Orang yang macam sana tidak ada manusia pun macam boleh jual ikan beratus-ratus juta boleh pitih, tak ada. Hanya sekadar untuk boleh makan, untuk hari ataupun pagi makan pagi, kita makan petang. Artinya dunia ni bukan tempat untuk kumpul duit. Untuk kita sekadar bila lapar kita makan. Banyak mana pun kita ada duit, makan kita banyak tu je. Kita atas 10 juta makan pas RM1 bukan sekawah. Artinya orang yang macam tadi tu hanya sekadar untuk melanjutkan usaha dia atau untuk meneruskan kehidupan, hanya sekadar untuk kenyang perut. Itu yang pertama. Artinya apa yang kita nak bawa, janganlah kita atas dunia bersungguh-sungguh untuk membuat istana yang besar-besar, ibarat macam istana di jamaah. Tak ada orang buat pun. Hanya tempat lalu saja. Akhirat yang untuk tempat, dunia ni hanya untuk tempat lalu saja. Allah Rabbi. Dan tengok orang ngai tadi, tuan-tuan dia kasih oleh Allah SWT. Dalam air laut tu tidak pernah putus rezeki. Dia macamlah umur dia 70 tahun, dia macamlah umur dia 1000 tahun. Air laut, ikan dalam laut tak pernah kering, tak pernah pupuh ikan. Artinya rezeki tak pernah hilang atas muka bumi. Jangan carilah banyak mana. Kita bersungguh untuk cari rezeki atas dunia sehingga tinggalkan fardu ain, fardu kifayah, tak akan habis. Tuan-tuan, tak habis harta dunia. Carilah umur kita ada 100 tahun panjang umur kita, tuan-tuan. Memang tak habis. Ibarat macam kita seekor semut duduk atas sekelo gula. Makan ni bukan sekelo, kalau segun ni gula, spiko, seekor semut mapuh situ. Ibarat kita ni hanya seekor semut nak makan hasil atas muka bumi habis. Memang tak habis, tuan-tuan. Tak tahu mati kita. Allah Akbar. Dan yang ketiga, bila dia dapat ikan, orang macam sana ni, adakah dia nak goreng? Dia goreng gitu sebab ikan tu dalam air laut yang masing. Tak ada ikan tu tak tawar. Dapat ketai kau, dapat udang kau, dapat ikan kau, cuma penyung lah orang tak ambil. Mana-mana ada dalam laut semua halal binatang untuk dimakan. Jadi semua binatang dalam laut semua tawar sebab dia akak atas muka bumi. Apa maksudnya? Maksudnya orang pengair tu bila dia tengok ikan, artinya ikan tu tak istiqamah dengan sifat ikan dia. Dia tak terpengaruh dengan air laut. Walaupun air laut tu seluas, subhanallah, seluas jauh-jauh, sebesar-besar laut semua masing, tak termasuk sikit pun masing dalam isi dia. Istiqamah ni ikan sifat dia. Kita atas muka bumi tu, walaupun banyak mana kita ada harta atas muka bumi, penuh boleh ambil berjuta-juta berbukit-bukit harta, jangan terpengaruh dengan harta tu. Istiqamah kita tetap sebagai hamba. Tak salah ambil banyak harta, tapi kena ada istiqamah sebagai hamba. Sehingga Nabi kata, carilah harta musakan mu tak mati, hidup sama lamanya. Boleh, tak ada masalah, tapi jangan lupa sebagai hamba tetap ada supaya kita boleh berzakat, boleh batu orang susah. Masalahnya kita terpengaruh dengan kemewahan dunia sehingga lupa sebagai hamba kita kata tuan pula dah. Oh, tu aku punya, ni aku, tu aku semua aku. Lupa aku ni hamba. Aku ni tuan. Dah. Kalau pakat YB panggil demo marah dah. YB tu contoh. Mu siapa aku siapa. Lalu dah. YB hey demo tu panggil YB demo, tengok marah lalu. Artinya walaupun begitu hanya sepakat sikit saja. Mana sikitnya? Hanya pada nama sahaja. Pum, tuan-tuan, dunia cukup menipu kita. Jadi apa yang Ustaz nak bawa pada malam ni, orang yang ngai tadi kena ibarat macam kita atas dunia. Istiqamahlah kita di atas muka bumi sementara kita menjadi arwah. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah SWT, ketahuilah bahawanya satu masa nanti, suka ataupun tidak, atas muka bumi kita akan melepasi jabatan ni.
Jabatan dunia di kukuk mana semua akan meniti dan kita akan melapasi jabatan ni. Siapa mana? Siapa ke sakratul maut. Itu pangkalannya. Sakratul maut pangkalan sepada akhirat. Kalau umur sekarang ni umur ustaz 50 umur ustaz tuan-tuan. Agak berapa lama lagi ustaz nak mati? Kalau tuan-tuan umur 70, berapa lama lagi nak mati? Ataupun berapa lama lagi nak hidup? 100 tahun dah umur kita, berapa lama lagi nak hidup? Berapa lama kita boleh tukar langit agak-agak? Aku beres, aku tak mati. Beres, fine. Orang lain mati belakang, cek aku dah 100 tahun lah. Adakah nikmat yang kita rasa 100 tahun dengan nikmat yang kita rasa umur 40 tahun sama? Tak sama dah tuan-tuan. Dulu kita 40 tahun, kita boleh gigit buah mempelan dengan biasa-biasa. Buah mempelan, gigi kekeh gitu. Masuk 60 tahun tak boleh kekeh dah. Tengah gusi, sakit. Dia banyak nikmat yang kita tinggal. Baru 60 baru 100 tahun. Berapa banyak nikmat yang kita nikmat dunia kita tinggal. Tak mampu. Agak-agak ada umur 200 tahun. Tak ada dah. 100 tahun tu panjang dah. Dah cek lah umur kita. Umur kita dah 60. Ada 40 tahun lagi. Lama ke dah 40? Cek. 60 semetang. 40 ada benda. Sekejap tu dah umur ni. Dia sampai masa dia sekejap. Berasa lama 60, 70 lama. Tapi bila kita jadi sampai ke masa tu, sekejap. Tengok aku ni, dah 100 tahun. Kata dia. Kita pun tengok, oh panjang umur demo 100 tahun, aku boleh tentu. Tapi bila kita sendiri sampai 100 tahun, sekejap juga. 100 tahun aku kejap. Jadi, tidak dapat tidak, kita akan pasti menemui ajal kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Satu masa kita akan sampai saat-saat kematian kita. Dan tuan-tuan dikasihi oleh Allah SWT. Adapun kita yang duduk atas jambatan tadi atau seorang pengai tadi, kita harapkan kita duduk atas dunia. Ada apa pada gelaran atas dunia? Sungguh manusia pada gelaran. Datuk, Tan Sri, Perdana Menteri. Ada orang gila menjadi Perdana Menteri pada. Orang tahu lah dah tu. Dia hak benda lain ada lagi. Bukan setakat nak jadi Perdana Menteri. Ada benda-benda lagi. Nak jadi gila jadi jatah, gila jadi betina. Dia jatah tapi gila jadi betina. Dia betina, gila nak jadi jatah. Bersepah dah. Tak pelik. Artinya ada apa atas gelaran saat ni? Aku memang dah jatah tapi nak panggil sebagai betina. Ada apa atas gelaran tu? Tuan-tuan, kita ni nama Fauzi, nak panggil Fauziah. Percaya panggil Fauziah, kita Fauzi. Ada apa pada nama? Atas gelaran tu. Kenapa satu akhirnya nanti kita akan ada nama lain? Namanya arwah. Nama lah gelar Tan Sri ke Perdana Menteri ke apa ke paling hebat-hebat, akhirnya kita akan ditukar bernama arwah. Elok-elok panggil arwah atau marhumah. Allah Rabbi. Begitu juga ada apa pada rumah yang bermewah-mewah, bergunung-gunung macam istana besarnya rumah, tuan-tuan. Kalau pada akhirnya rumah kita apa dia? Hanya lubang kubur. Ada apa kalau kenderaan yang besar-besar, tuan-tuan, yang kita pulung sampai tinggal fardu ain fardu kifayah, akhirnya kita naik keranda. Dan begitulah seterusnya, tuan-tuan. Ada apalah kita ni pada dunia jika kita bukan seorang hamba. Tak ada guna atas dunia sekiranya kita ni bukan hamba. Bila mana kita menjadi hamba atas muka bumi, insya-Allah Tuhan akan meletak diri kita dalam keadaan sempurna. Hidup kita akan sempurna, tuan-tuan. Jualah dunia kita untuk mendapat akhirat. Jualah dunia, tak apa, tuan-tuan. Bila manusia itu jual dunianya untuk akhirat, akhirnya akan dapat kedua-duanya. Itu pelik. Pelik dari Islam tapi benar. Salah satu pelik nak nampaknya bagi siapa nak kaya kena sedekah. Jangan tunggu kaya
baru nak sedekah, biar sedekah sampai kaya. Betul. Ramai dah orang sedekah jadi kaya. Antaranya anak ikan bakar. Tak sebut nama, tak apa nama molek. Anak ikan bakar dulu dia susah. Cuba tengok dia suka sedekah. Kalau tiba bulan puasa, tuan-tuan, subhanallah, power bagi makan orang. Setiap sebulan bagi suratus, tiap semua ada. Akhir berapa cara ni? Anak ikan bakar. Tuhan anak ikan bakar. Hak lain ke banyak ke orang Islam kaya dengan sedekah. Pelik lah tengok. Kalau pasal orang kaya ni kena ibarat kena style Haji Bakhir. Baru cepat kaya Haji Bakhir. Tiramli tu. No. Kena bakhir, kena paling kedekut baru cepat kaya. Tak. Dia akan jadi susah sebenarnya. Pelik. Dalam Islam nak kaya kena keluar. Kena sedekah, kena hibah, kena zakat, kena apa lagi? Kena wakaf. Bagi keluar belakang ni. No, bagi keluar. Pertama apa keluar? Zakat. Suka tak suka apa? Zakat. Lepas tu zakat, sedekah, lepas sedekah, hibah, lepas hibah, wakaf. Lepas wakaf apa lagi? Benda yang keluar. Itulah kita kata 5 perkara. Benda-benda ni kalau kita dapat melaksanakan 5 perkara dalam tubuh kita, tuan-tuan, wakaf kita ada, sedekah kita ada, zakat kita ada, hadiah kita ada, semua ada tadi kita, insya-Allah orang cepat kaya. Cuba kita amal sedekah saja pun cukup dah. Begitu nak sihat. Nak sihat tak perlu nak pandai kata bersikap apa. Letih. Nabi ajar kita nak sihat puasa. Pula. Pelik bunyi. Dah puasa betul. Buat apa semata tengok. Kita tak sihat sebenarnya hasil pemakanan kita. Stroke pemakanan, toksin pemakanan, gout pemakanan, orang buah. Ada orang buah nak panggil stroke tu. Sok jatuh semua kaitan dengan makanan berlaku. Sebab tu kita makan, tuan-tuan. Kita baca doa. Akhirnya apa kita baca doa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Artinya dia kaitkan neraka. Bukan makan boleh sebagai makan. Kalau makan yang halal neraka. Kalau makan tak ikut kena bagaimana cara Islam aja, maka banyak toksin, banyak apa lagi? Apa ni, kolesterol. Cara Islam makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Pelik. Tahu yang sihat. Artinya atas muka bumi untuk kita sempurnakan kehidupan kita menjadi orang yang berjaya. Artinya Nabi mari ajar 2 perkara atas muka bumi. Yang pertama nak menjadi orang muflihun, yang kedua orang khasirun, yang ketiga orang halakun. 3 ni pilihan kita. Nak jadi muflihun, nak jadi orang yang khasirun, nak jadi orang yang halakun. Gapo yang orang yang muflihun? Ia ni orang yang bertakwa, mengikut jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutan yang terbaik ialah ikut bagaimana ikutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah dengan cara makan, dengan cara setubuh, dengan cara minum. Paling komen mah cara berok cukup. Tuan-tuan. Allahu akbar. Begitu juga dengan cara mandi jenabah. Hari ni berapa ramai orang mandi jenabah mengikut Rasulullah? Jarang. Jimuk berjarang baca doa. Tuan-tuan. Sampai begitu sekali. Kita tengok sikit bagaimana orang yang terlalu rasa tidak ada apa-apa. Kalau tak ikut baginda Rasulullah SAW, artinya tak ikut tak apa. Biasanya cara makan. Biasanya cara apa lagi? Cara mandi hadah, cara basuh berok, cara basuh kecing. Ini tak ada apa, tak ikut. Ikut cara kita. Tuan-tuan dikasih Allah SWT. Ketahuilah bahawasanya kalau kita ikut cara kita, ibarat kita lebih baik daripada Nabi. Sungguh. Kerana bila siapa kita rasa kita lebih baik daripada Nabi, ini punah diri kita, tuan-tuan. Jadi ikut mana pun ikutlah baginda Rasulullah. Kalau tidak semua pun ikut yang mana kita mampu. Sekurang-kurangnya supaya amalan kita ikut sempurna. Yang lebih penting ialah ketika kita mandi jenabah. Sebab jenabah yang tidak sempurna boleh bunuh segala ibadat. Dia boleh membunuh solat, dia boleh membunuh gajah ibadat ini solat, lepas tu boleh membunuh
mana-mana solat yang berkaitan dengan pahala yang kepenuh. Contoh tuan-tuan, betapa licik iblis dah. Yang pertama, orang tidak cakna bagaimana mandi jenabah mengikut baginda Rasulullah SAW. Dia kata dia tak tengok pun cara Rasulullah, ikut dia. Resikonya tuan-tuan, bila tak ikut cara Rasulullah, resikonya susah dia nak sempurna jenabah tersebut. Susah. Biasanya macam mana susah? Orang yang mandi secara ikut dia, bukan ikut cara Rasulullah, dia mandi cara berdiri. Ini masalah. Bila mandi cara berdiri tu, agak-agak susah tak jenabah dia. Ni berapa ramai orang mandi sambil berdiri ni? Bahaya tuan-tuan. Dia tambah bahaya, dia tak akan sah kok mana pun orang sambil berdiri ni. Kenapa? Kerana labu punggung dia tutup, kanan kiri tutup. Labu punggung tu tutup. Dari isi dalam ada reci lagi tak basah. Ini hak kuruh dua reci tu. Kalau hak gemuk tuan-tuan nak kopak jalan ni reci pula dalam. Jadi sambil berdiri kita mandi, tak masuk air celah punggung. Lainlah kalau dia berdiri, dia akak kaki macam kungfu, Jackie Chan, top akak dinding satu, bawah satu. Dia mandi. Boleh. Baru sempurna. Tuan-tuan. Ni nak tengok bagaimana ikutan yang sempurna Nabi buat. Jadi dia dapat tidak nak cara yang sempurna, mesti kita kena duduk cakung. Ibarat cakung macam ni, saya bagi contoh. Orang yang sebesar mana gemuk pun, apabila dia membuang air besar, beroklah mudah. Tak akan kena di labu punggung dia, tak kepit dia keluar najis, tak akan takung di pohon. Dak, dia akan jatuh dari tanah. Pasal apa? Punggung habis terbuka. Gemuk mana pun. Setuju tak? Labu punggung tu lah. Bila dia duduk najis, mana lagi air lagi bekat ke, memang tak kepit, jatuh di lepas tanah. Artinya apa? Lalu air ada untuk dia, untuk suci. Tamu. Yang kedua, orang lupa. Gapo dia ustaz? Ni jarang orang buat lagi ni. Muruai halqah dubur semasa mandi hadas besar. Tuan-tuan perasan tak masa kita mandi hadas besar untuk mayat? Hadas besar untuk mayat bukan mandi tu belengon lebih hidung semua dak. Dengan halqah dubur sekali orang cuci. Gapo panggil? Muruai. Orang kepok kaki kanan, kepok kaki kiri, akak letup kanan, akak letup kiri, kakak. Orang mak setakat cucus orang. Korek lebih dubur tu. Bak dubur keduk beruk, boleh pak ripuk. Situ tak kena air tuan-tuan kalau kita tak meruai. Mandi jenazah hajat dah kita ni cara betul suci untuk mandi ada besar. Siapa meruai sekali. Ni kita tak kena suruh orang mandi gitu kita. Biar kita meruai sendiri tuan-tuan. Yang bersepenuh dengan kalian baginda Rasulullah ni. Mandi cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepat kipuk beruk tu, insya-Allah akan hilang. Baru sah. Bila sah situ baru sempurna. Ambil wuduk kita tu. Wuduk sakut dah bila tak sempurna hadas besar. Sebab tu tuan-tuan, aku nak mendirikan solat ni suci pada hadas, suci pada najis. Dua ni kena penting sangat-sangat. Cucilah cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru selamat. Jangan ikut cara kita. Allahu akbar. Baik. Begitu juga Nabi perintah bersempena dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintah juga semasa dia hidup. Gapo dia? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Semayalah kamu sebagaimana kamu melihat aku semaya. Ini ustaz nak bagi tahu tuan-tuan, hak ramai orang lupa. Orang kantung, orang ambil tak kisah. Sehinggalah semaya dia atas perbuatan sebelum semaya ni boleh membunuh pahala semaya, boleh membunuh solat tu sendiri. Bila solat dia bunuh dengan cara tidak sedar, maka solat tidak dikira kerana solat dah mati dah. Dia bunuh dengan jenabah, dia bunuh dengan najis, dia bunuh dengan
takbiratu ihram, banyak benda yang boleh bunuh solat. InsyaAllah Allah Rabbi sekejap. Jadi naknya bersempena dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW, cek li bagaimana kita nak hidup dengan cara Rasulullah. Kerana bukan cara hidup cara Rasulullah sia-sia, ia boleh menjaga pahala segala pahala, segala pahala. Nak dalam semaya tuan-tuan, kita ingat kau pahala paling kecil, pahala hayat tuan-tuan, kecil siapa orang akak takbir pun tak kisah Allah, akak tangan ni hayat, akak tapi siapa kata tak kisah, pergi semaya Allah macam-macam tangan tak kisah. Sebenarnya pahala hayat ni besar. Tak ada atas pahala-pahala lain di luar semaya. Kita sebenarnya kubah lembu paling besar pun tak ada pahala hayat. Orang pergi berjual fi sabilillah, Allah akbar, perang, tak ada pahala hayat. Tuan-tuan, tak ada pahala hayat. Berzakat beratus juta habis, tak ada pahala hayat. Tapi dalam semaya tu ada pahala hayat. Pahala dalam semaya pahala yang paling besar. Tentu apa sahaja dalam semaya itulah paling besar. Jika kita berjaya ambil dalam semaya, letak di luar semaya, ni orang berjaya, orang yang muflihun. Allahu akbar. Jadi tak boleh nak buat panjang lama sangat kerana masa yang begitu sempit. Walau bagaimanapun, marilah sama-sama kita mengingati bersempena kelahiran baginda Rasulullah. Apa tujuan yang Allah utuhkan Rasul tu untuk kita. Tuan-tuan, moga-moga kita jangan lupa jasa baginda Rasulullah yang menjunjung agama Allah Ta'ala untuk sapa kepada kita. Hari ni dah sapa agama pada kita, jangan kita mempelekeh-lekehkan betapa duka citanya baginda Rasulullah SAW. Rasulullah hidup atas alam barzah, dia nampak seorang-seorang atas muka bumi. Ibarat macam kita mati dalam kubur, kita nampak seorang-seorang anak kita pun berlaku. 10 anak kita atas muka bumi, 10 kita boleh pilih satu-satu alam barzah, kita boleh tengok anak kita. Nabi boleh tengok hamba dia atas muka bumi. Jangan kita lupa dia. Walaupun kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sekali, Allah Ta'ala selawat 10 kali, Allah Ta'ala selawat 10 kali pun, betapa sukanya baginda dalam alam barzah ni. Allah Rabbi. Moga-moga hidup kita tuan-tuan, kalau buat amalan selain pada amalan baginda Rasulullah, maka ditolak. Kerana amalan yang sempurna lah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Jangan buat pandai-pandai. InsyaAllah begitulah sedikit sebanyak untuk kongsi sedikit maklumat yang ada. Moga-moga ada sikit yang baik tuan-tuan boleh ambil. Jika ada banyak yang tidak baik, buah-buah banyak-banyak. InsyaAllah kita ambil yang molek, buah yang uduh-uduh. Kerana baik molek itu adalah datang daripada Allah SWT, dan yang uduh itu datang daripada Allah Ta'ala juga dengan kita tidak usaha menjadi baik. Sekolah itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa la hawla rabbil alamin. Bismillah takbir.